Okey, jadi sambungan berkaitan dengan tulang. Kita tahulah sikit di sini dia bagi info, tulang ni dia tak boleh nak bercantum sesama tulang. Sebab kalau dia bercantum sesama tulang, dia akan mudah patah. Dia akan bengkok dan juga patah. Jadi untuk membolehkan tulang ni bergerak, kita boleh buat pergerakan, dia mesti ada tisu penghubung dan dia mestilah fleksibel yang membentuk sendi dan memegang tulang. Jadi kita nak tengok tentang sendi. Okey, sendi dalam dia punya definisi dia adalah tempat pertemuan antara dua ataupun lebih tulang. Maksudnya dalam satu tulang dengan tulang yang kedua dia ada sendi lah. Itu adalah sendi. Okey, ataupun antara rawan dengan tulang. Rawan adalah tulang yang lembut. Okey, contoh dia, cikgu bagi contoh dekat kita punya tulang hidung. Kita punya hidung ni ada tulang rawan yang lembut. Okey, jadi kebanyakan sendi membenarkan tulang bergerak secara relatif kepada satu sama lain. Okey, dan kita ada 3 jenis sendi dan dia berbezalah. Sendi tidak bergerak, tak bergeraklah sendi tu. Misalnya dekat sutur, dekat kita punya tengkorak. Ni cikgu lukislah dekat sini ya, tengkorak. Kalau kamu perasan, dia ada macam ada garis-garis ya. Dia adalah cantuman beberapa tulang. Macam ni contoh. Kamu boleh tengok baliklah dalam gambar rajah. Okey, jadi dia adalah sendi yang tidak bergerak. Kemudian sendi bergerak sedikit, Syakira rawan antara tulang vertebra dan rawan antara tulang rusuk pertama dengan sternum. Okey, kemudian kita ada sendi bebas bergerak yang kita nak bincang lah. Okey, contoh dia sendi angsel dan sendi lesung. Yang ni kamu boleh tengok. Ni rawan yang cantum antara sternum dengan tulang rusuk pertama. Ni tulang bahu, clavicle. Sutur, ada gambar sutur lah. Dia sutur. Ni nampak. Ni sutur. Dia tidak bergerak. Okey, ni cakra rawan antara vertebra. Okey, jadi kita nak tengok tentang sendi yang bergerak. Bebas bergerak. Okey, kita tengok dulu dia punya struktur. Yang pertama di luar sekali adalah kapsul. Dia adalah tisu bergentian yang membalut sendi dan memberi perlindungan kepada sendi. Kemudian kita ada rawan dekat sini. Rawan adalah bertindak sebagai cushion kepada sendi. Dia akan menyerap sebarang hentakan dan mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Jadi rawan ni disebabkan dia ni mengurangkan geseran, tapi lama kelamaan dia juga boleh haus lah. Okey, melindungi tulang daripada menjadi haus. Dia boleh jadi haus bergantung kepada faktor pemakanan, boleh juga. Ataupun faktor umur lah, biasanya faktor umur. Okey, kemudian kita ada membran synovial yang warna dia, yang warna ni lah. Yang dalam gambar ni dia warna macam warna merah ni. Okey, dia merembes bendalir synovial ke dalam rongga synovial. Rongga tu adalah ruang. Okey, jadi fungsi bendalir synovial dia adalah bertindak sebagai pelincir atau kita panggil sebagai grease. Okey, yang dia mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Dan bendalir ni dia boleh habis lah. Dia boleh habis dan dia boleh berkurang. Okey, bila berkurang tapi ada ubat sebenarnya boleh naikkan balik dia punya bendalir. Faktor pemakanan pun boleh menyebabkan pengurangan kepada bendalir synovial. Antara contoh dia yang cikgu tahu, kafein lah. Okey, kemudian kita ada 2 jenis sendi tadi, sendi lesung. Okey, dia membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Contoh dia dekat kaki lah, dekat kaki dengan dekat kita punya lengan, yang mana yang boleh menyebabkan yang boleh menghasilkan bulatan, pergerakan bulatan itu adalah sendi lesung. Okey, kemudian kita ada sendi angsel yang mana pergerakan tulang pada satu satah sahaja. Contoh dekat kita punya kaki ni, kita dekat lutut tu kita boleh angkat satu saja kan. Dekat kita punya lutut. Bawah kaki berayun ke hadapan dan ke belakang seperti angsel pintu. Okey, sebab tu namanya sendi angsel. Okey, kemudian kita nak tengok pula selain daripada sendi, kita juga ada lekatan lain. Contoh dia, kita ada otot rangka, tendon dan juga ligamen. Okey, kalau otot rangka, dia terdiri daripada berkas gentian otot. Kalau kamu tengok, maksud berkas, dia bukan bekas, berkas. Okey, maksudnya dia adalah himpunan daripada beberapa gentian otot yang kamu nampak macam garis-garis macam ni kan. Ataupun cikgu bagi bahasa mudah dia, kalau kamu makan isi ayam, kamu perasan tak bila kita buat soto, kita keluarkan satu-satu dia punya isi tu kan, kamu nampak macam ada garis-garis. Itu adalah berkas gentian otot.
Dia ada saraf dan dia juga ada salur darah yang banyak. Otot ni dia bekerja secara berpasangan. Maksudnya dia ada pasangan dia dan pasangan dia akan bergerak berlawanan dengan dia. Kalau satu mengecut, satu lagi akan mengendur. Ini kita namakan sebagai otot antagonis. Okey, nanti kita akan tengoklah contoh. Di sini dia bagi contoh bicep dengan tricep. Nanti kita akan tengok di sebelah. Okey, kemudian kita ada otot extensor. Okey, otot extensor ni dia bolehkan yang ni otot yang untuk meluruskan anggota semasa mengecut. Okey, kemudian kita ada satu lagi otot membengkokkan anggota semasa mengecut disebut otot flexor. Ada kamu dah dengar ada otot antagonis, otot extensor, otot flexor. Okey, kemudian kita ada tendon. Tendon adalah yang menyambungkan tulang dengan otot. Di sini kamu boleh nampak tendon dia menyambungkan tulang dengan otot. Jadi boleh menghasilkan pergerakan. Kemudian kita ada ligamen. Ligamen adalah menyambung antara tulang dengan tulang. Okey, pada sendi, tulang dipegang bersama oleh ligamen yang terdiri daripada berkas tisu penghubung yang kuat, kenyal dan liat. Okey, ligamen memberi sokongan dan kekuatan kepada sendi serta membolehkan tulang membengkok di sendi. Kamu boleh ingatlah. Okey, kalau tendon dia adalah antara otot dan juga rangka. Okey, kalau ligamen dia antara rangka dengan rangka. Okey, tulang dengan tulang lah. Okey, jadi kita nak tengok pergerakan. Contoh yang diberi adalah pergerakan. Pergerakan, okey, ini adalah dah masuk dalam mekanisme pergerakan dan gerak alih. Okey, kita tengok sikit lah sebab dia ada berkaitan sebenarnya dengan yang kamu belajar sebelum ni. Okey, sekejap. Okey, cikgu akan ceritakan teruslah mekanisme pergerakan dan gerak alih dalam manusia dulu. Sebab dia dah banyak kan, tak sempat. Cikgu akan ceritakan tentang dalam manusia. Okey, pergerakan membengkokkan lengan. Okey, apa yang berlaku kamu tengok ni dekat kamu punya scapula. Okey, kemudian kita ada tendon. Tendon tadi adalah menyambungkan tulang dengan otot. Ini adalah otot bicep di bahagian atas, di bawah otot tricep. Okey, kemudian kita juga ada ni kamu boleh nampaklah sendi. Okey, sendi siku, kemudian ada radius, ada ulna, ada humerus, tulang lengan ni. Okey, jadi apa yang berlaku adalah bila kamu membengkokkan kamu punya lengan, otot bicep mengecut. Bahagian atas ni mengecut. Daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius. Okey, kepada tulang radius melalui tendon. Di sini dia bersambung, tendon ni dia bersambung dengan tulang radius. Jadi pada masa yang sama, bila otot bicep ni mengecut, dia antagonis. Tricep ni dia akan mengendur. Jadi akan panjang di sini, yang ini dia akan jadi pendek. Jadi tulang radius akan ditarik naik ke atas dan lengan akan dapat dibengkokkan. Okey, kalau kita nak meluruskan lengan pula, dia berlawanan dengan tadi. Otot tricep dekat bawah ni dia pula yang akan mengecut. Dia jadi pendek. Kamu boleh nampak perbezaan. Dia jadi pendek dan menebal. Okey, jadi daya tarikan dipindahkan kepada tulang ulna di bahagian bawah ni. Okey, melalui tendon. Pada masa yang sama, otot bicep dia akan mengendur. Jadi tulang ulna ditarik ke bawah dan lengan akan diluruskan. Okey, ni adalah pergerakan lengan. Okey, kita nak tengok pula pergerakan kaki yang dihasilkan melalui tindakan pasangan otot berantagonis juga. Dia melibatkan otot bicep femoris, iaitu otot flexor yang kita ada dikenalkan awal tadi. Okey, kalau quadriceps femoris adalah otot extensor. Okey, kita tengok apa yang berlaku semasa pergerakan kaki. Okey, nombor 1. Okey, ni otot betis. Otot betis kaki kanan. Ni kaki kanan kamu akan mengecut. Okey, ni akan mengecut supaya tumit kaki diangkat. Bila yang ini mengecut, dia akan jadi pendek. Pendek dan menebal, dia akan tarik kamu punya tumit kaki. Okey, jadi tapak kaki di sini menolak kaki ke bawah ke atas tanah ini. Dia akan naik ke atas, yang ini dia akan turun ke bawah lah. Ke bawah tanah. Pada masa yang sama, okey, otot bicep femoris mengecut. Ada satu lagi. Yang ini tadi kan dah mengecutkan otot betis kaki kanan. Okey, kemudian otot bicep femoris. Okey, otot bicep femoris ni dia dekat bahagian paha. Okey, dia akan mengecut sebab kita nak angkat kaki kanan kan. Okey, tadi yang ni dah mengecut dah.
Okey, kita nak angkat pula dekat sini. Yang ini pula dia akan mengecut untuk membengkokkan kaki pada sendi lutut. Nak bengkokkan kaki pada sendi lutut ni. Jadi kaki kanan akan dinaikkan. Okey, bila kaki kanan tidak bersentuh dengan tanah, berat badan disokong oleh kaki kiri di sini yang bersentuh dengan otot, yang bersentuh dengan tanah. Okey, jadi otot quadriceps dekat bahagian atas ni pula. Okey, otot quadriceps femoris ataupun otot extensor, dia akan mengecut untuk meluruskan kaki. Kita dah angkat, kita nak berjalan kan. Okey, lepas tu cuba bayangkan ni adalah pergerakan kaki kita. Lepas tu, okey, apa yang berlaku? Okey, dia akan mengecut di sini untuk meluruskan betis. Jadi yang keempat, otot tibialis. Dekat bahagian sini, kamu kena kenal pastilah setiap otot. Otot tibialis dia akan mengecut untuk menurunkan tumit kaki. Jadi tumit kaki kanan menyentuh tanah dan berat badan sekarang disokong oleh kaki kanan pula. Jadi keseluruhan urutan dia akan ulang pula dengan kaki kiri. Yang ini memang kamu kena baca banyak kali lah supaya kamu boleh faham betul-betul. Okey, itu adalah tentang manusia. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung pula mekanisme gerak alih dalam haiwan dalam video yang berikutnya.